Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi kelas PDPR kita. Kita berulang kaji sikit berkaitan apa yang cikgu terangkan semalam, iaitu berkaitan 3 jenis larutan, iaitu larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu. Okey, bagaimana kita nak menghasilkan larutan? So, kita kena tambahkan zat terlarut ditambah ke dalam pelarut, maka dia akan menghasilkan larutan. Okey, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Ketiga-tiga larutan ini berbeza dari segi kuantiti zat terlarut yang ditambah ke dalam pelarut. Untuk larutan cair, zat terlarutnya ditambah sedikit sahaja. Okey, untuk larutan pekat ditambah banyak zat terlarut. Manakala untuk larutan tepu, dia tambah zat terlarut sehingga berlebihan di dalam pelarut tersebut. Okey, sekarang kita pergi pula kepada larutan dan ampaian. Kita nak bezakan di antara larutan dan ampaian. Okey, macam cikgu cakap tadi, larutan ialah apabila kita tambah dengan zat terlarut. Okey, maksudnya zat itu boleh larut di dalam pelarut. So, itu menghasilkan larutan. Okey, manakala ampaian, dia ada mendakkan. Bermaksud, dia tambah zat tidak terlarut. Okey, kalau larutan dia tambah ZT. Kalau ampaian dia tambah ZT. Itu beza dia. Okey, mari kita tengok apa dia yang dimaksudkan dengan larutan dan ampaian. Larutan ialah campuran jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Bermaksud apabila kita tambah zat terlarut di dalam pelarut, dia akan menghasilkan campuran yang jernih. Okey, apa maksud jernih? Jernih itu bermaksud bila kita letak torchlight dekat sini, okey, cahaya tu boleh tembus. Dia lut sinar. So, itu namanya campuran jernih. Tetapi untuk ampaian, dia menghasilkan larutan keruh. Okey, campuran keruh yang terbentuk daripada zat tidak terlarut. Maksudnya, ampaian ditambah dengan zat tidak terlarut. Okey, dia menghasilkan larutan yang keruh. Maksudnya bila kita ini katakan ini adalah ampaian. So, kita letak torchlight dekat sini, cahaya tak boleh tembus. So, itu namanya campuran keruh, iaitu ampaian. Pergi pula bagaimana suatu larutan, macam mana boleh mendapat larutan jernih. Okey, so larutan jernih terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata. Maksudnya bila kita tambah zat terlarut ni di dalam pelarut, maksudnya zat terlarut ini dia tersebar dengan sekata. Okey, jadi larutan itu akan kelihatan sekata dari segi warna dan rupa. Contoh macam air sirap tu lah. Okey, air sirap bila kamu tambah zat terlarut dia adalah sirap. Kodel sirap. Bila kamu tambah dalam air, pewarna sirap itu akan tersebar secara sekata. Jadi dia akan menghasilkan warna yang sekata, rupa yang sekata. Okey, so itu adalah larutan. Okey, next one. Walaupun campuran air dan hablokuprum 2 sulfat menghasilkan larutan berwarna, warna campuran yang seragam menyebabkan larutan tersebut kelihatan jernih. Macam contoh air sirap kamu tu lah. Okey, kenapa? Kerana saiz-saiz zarah zat terlarut, iaitu air sirap tadi tu, sangat kecil. Jadi dia boleh masuk di antara zarah-zarah di dalam pelarut. Jadi ini menyebabkan larutan tidak meninggalkan sebarang sisa. Jadi kalau air sirap tu kita turas. Jadi dia tidak meninggalkan sebarang sisa pada kertas turas. Okey, kita tengok pula pada ampaian. Apa jadi? Ampaian menghasilkan campuran yang keruh kerana dia campur dengan zat tidak terlarut. Contoh, serbuk kapur. Serbuk kapur yang tidak larut di dalam air. Jadi saiz zarah ampaian itu serbuk kapur tadi terlalu besar. Jadi dia menghalang cahaya menembusinya. Jadi bila kita letak torchlight macam ni, tengok dalam gambar Raja ni, torchlight dekat sini kata ini adalah ampaian, jadi cahaya tidak boleh menembusinya. Kerana saiz zarah ampaian itu terlalu besar, jadi dia menghalang cahaya daripada menembusinya. Jadi bila kita turas, jadi dia akan meninggalkan
sisa. Ada sisa pada bahagian atas ini. Okey, kita pergi pula kepada ketelarutan dan kadar ketelarutan. Perkara pertama yang kamu kena tahu adalah maksud ketelarutan. Ketelarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat telarut yang boleh larut di dalam 100 ml per larut. Okey, maksudnya kita nak tahu, katakan cikgu ada dalam beaker ni, cikgu ada 100 ml air. Lepas tu cikgu nak tahu berapa banyak maksimum gula yang cikgu boleh masukkan di dalamnya. 10 sudu ke, 15 sudu ke, 16 sudu ke. So, yang paling maksimum itu yang dikatakan sebagai ketelarutan pelarut tersebut yang boleh melarutkan berapa banyak zat telarut. Okey. Dan kadar ketelarutan kita boleh ukur kadar. Kadar maksudnya dia ada masa. Okey. So, kebolehan suatu pelarut untuk melarutkan sesuatu bahan itu bergantung kepada beberapa faktor. Okey, so cikgu nak kamu refer dalam buku teks dan nyatakan apa dia faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar ketelarutan sesuatu bahan. Okey, ada 3 faktor yang mempengaruhi kadar ketelarutan. Yang pertama adalah suhu pelarut, maksudnya suhu air yang kita pakai. Yang kedua adalah kadar kacauan, sama ada kita kacau perlahan ataupun kita kacau laju. Dan yang terakhir adalah saiz zat terlarut. Okey, maksudnya kita guna sama ada gula ketul-ketul tu ke ataupun gula halus. Yang mana satu kita pakai. Jadi, ada 3 faktor. Yang pertama suhu pelarut, yang kedua kadar kacauan, yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Okey, yang pertama, macam mana cara nak melakukan eksperimen ini? Senang saja. Okey, so this one kita ada K dan L. K dan L. Okey. So, dalam K kita letak 100 ml air. Dalam L juga kita letak 100 ml air. Okey. So, ini K kita letak pada suhu bilik. So, L kita panaskan. Bermaksud, air pada beaker K adalah suhu bilik. Manakala air pada beaker L, suhu dia lebih tinggi. Soalan cikgu, bila cikgu letakkan garam. Okey, sesudu garam ditambah di dalam beaker K dan beaker L, apakah yang akan terjadi? Okay, cikgu nak kamu buat eksperimen ni di rumah dengan menggunakan air biasa, air paip. Dan yang kedua, kamu guna air panas. Selepas itu, masukkan setengah sudu gula. Lepas tu, perhatikan yang mana satu yang akan larut dengan lebih cepat. Okey, eksperimen kedua ialah kadar kacauan. Kadar kacauan. Kadar kacauan ni boleh jadi sama ada kamu kacau dengan perlahan atau kamu kacau dengan pantas. Okey, sediakan juga 2 beaker ataupun 2 bekas air, isi padu sama. Selepas itu, cikgu nak kamu masukkan garam. Okey, 1 sudu garam di dalam beaker K dan 1 sudu garam di dalam beaker L. Kemudian, beaker K kamu kacau perlahan. Beaker L kamu kacau dengan cepat. So, buat pemerhatian, nyatakan beaker yang manakah ataupun bekas air yang manakah yang garamnya akan larut dengan lebih cepat. Kadar yang mana? Yang perlahan ke ataupun yang pantas? Okey, dan yang terakhir adalah saiz zat terlarut. So, apa yang kita kena pakai adalah 2 bekas air. So, dalam bekas air ni kita labelkan K dan L. So, ini adalah 1 gram gula halus dan satu lagi kamu ambil gula kasar. Kalau kat rumah tak ada masalah. Okey, yang ada boleh buat. Okey, ambil garam kasar dengan garam halus. Okey, lepas tu letakkan di dalam bekas air tersebut dan kacau macam biasa. So, perhatikan yang mana yang akan larut dulu. Okey, banyak mana nak letak garam ni? Sama 1 sudu. Okey, yang halus pun 1 sudu, yang kasar pun 1 sudu. Okay. Dan perhatikan yang mana yang akan larut dulu. So, tulis pemerhatian kamu di bawah ini.
Okey, jadi rumusannya daripada eksperimen yang kamu buat tadi, apabila suhu meningkat, maksud kadar ketelarutan dia akan meningkat. Bermaksud bila satu bahan zat telarut itu diletakkan di dalam air ataupun pelarut yang mempunyai suhu yang tinggi, jadi dia akan larut cepat. Betul tak? Bila dia boleh larut cepat, bermaksud kadar ketelarutannya tinggi. Okey, suhu tinggi, kadar ketelarutan tinggi. Okey, next one is kadar kacauan. Sama ada kamu kacau perlahan ataupun kamu kacau dengan pantas. Okey, so yang mana satu yang akan larut lebih cepat? Okey, yang lebih pantas akan larut dengan lebih cepat. Jadi, semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Ataupun kamu boleh tulis dekat bahagian sini, yang dikacau dengan pantas, kadar ketelarutannya tinggi. Okey? Okey, nombor 3, saiz zat telarut. Lagi besar saiz ataupun lagi kecil saiz yang lebih larut cepat? Cikgu tahu dah jawapan kamu. Okey, kalau saiznya lebih kecil, dia akan larut dengan lebih cepat. Okey, so bila dia boleh larut dengan lebih cepat, bermaksud apa pemerhatian kamu, rumusan kamu? Semakin kecil saiz zat telarut, kadar ketelarutan boleh menjadi lebih tinggi. Okey, so ini penerangannya. Gula larut lebih cepat di dalam air kopi yang panas apabila dikacau. Jadi kalau soalan kebat dia akan bagi, terangkan cara bagaimana hendak hendak membuatkan gula tu larut dengan lebih cepat. So yang pertama, kena letak dalam air yang panas. Yang kedua, kena kacau dengan pantas. Okay? Kerana apa? Suhu dan kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah-zarah pelarut bergerak dengan lebih pantas. Macam kamu lah. Cikgu rotan semua bergerak macam kata. Betul tak? So hal ini menyebabkan zarah-zarah pelarut dan zat telarut lebih cepat mengisi ruang di antara satu sama lain, jadi dia lebih cepat larut. Okey, gula halus pula larut lebih cepat berbanding dengan gula cube. Kerana semakin kecil saiz zat telarut, kalau lagi kecil, luas permukaan dia lebih besar. Okey, yang terdedah kepada zarah-zarah pelarut. Jadi bila luas permukaannya meningkat, dia mengakibatkan zat telarut tersebut akan larut dengan lebih cepat.